Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awwal wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعن به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. الحمد لله. InsyaAllah pada malam ni kitab Risalah Tauhid muka surat 15 perbahasan qidam, 15 Jawi, 24 Rumi. Perbahasan qidam, sifat yang wajib bagi Allah yang kedua, masuk sifat salbiah. Sebelum ni sifat nafsiyah, iaitu wujud. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kedua qidam, artinya sedia. Kalau bahasa Melayu dulu, sedia ni sedia, kemudian ditambah dengan kala, jadi sedia kala. Sedia. Sedia tu maksud sedia kala. Qidam tu maksud sedia kala. Bahasa lain memang dah ada, boleh juga. Memang dah ada. Kita ni bukan memang dah ada. Kita tak ada, lepas tu Allah adakan kita. Jadi tak bolehlah kita nak kata kita ni memang dah ada. Ketika maka sesiapa yang ataupun yang memang dah ada, yang memang dah ada, dialah yang adakan yang ada. Macam mana? Kita ni bukan, kita tak boleh kata kita sedia kala ataupun memang dah ada. Kita tak boleh kata kita memang dah ada, tak boleh. Kerana kita sebelum ni tak ada, dengan yakin sebelum ni kita tak ada. Jadi maknanya kita bukan jenis memang dah ada sedia kala. Jadi kita ni dijadikan, kita ni ciptaan lah. Kita ni dijadikan oleh yang memang dah ada. Jadi kalau katakanlah mudah-mudah untuk permulaan, kita masuk satu bangunan, dalam bangunan tu ada mayat seorang, berdarah-darah, matilah. Dan ada orang hidup seorang. Orang hidup seorang. Dekat situ tak ada yang lain melainkan dua tu je. Yang ada orang hidup pegang pisau lagi. Satu lagi dah mati. Kita baru masuk. Kita baru ada di kawasan itu. Maka kita akan kata yang bunuh tu yang memang dah ada. Yang memang dah ada tu yang bunuh tu. Sebab apa kau cakap dia bunuh? Sebab dia memang dah ada. Dia memang dah ada di situ. Begitulah adanya kita ni. Sebelum kita ada yang lain-lain, yang jenis macam kita makhluk ni ada, memang dah ada. Tapi yang last sekali,
Dia akan berhenti dekat ketika dia ada, kan? Dia dijadikan oleh yang memang dah ada, iaitu Allah. Itu permulaan. Itu baru permulaan. Jadi kita ada ni diadakan oleh yang memang dah ada. Dia memang dah ada. Dia bukan daripada tak ada lepas tu dia ada. Tak. Dia memang dah ada. Macam seumpama pembunuhan tadi. Pembunuhan yang berlaku dalam satu bangunan yang mana seseorang itu memang dah ada dekat situ. Dan seorang lagi mati. Maka kita kata yang memang dah ada, yang tak mati itulah yang bunuh. Sebab dia pegang pisau. Kerana dia memang dah ada kat situ. Tak mungkin aku pembunuh. Kerana aku baru ada. Boleh? Tak mungkin aku pembunuh kerana aku baru je ada. Baru sampailah, baru ada dalam bangunan. Tak mungkin polis ni pembunuh sebab polis ni baru ada. Engkau yang memang dah ada, maka engkau lah yang pembunuh. Begitulah. Kita ni ada dicipta oleh yang memang dah ada. Memang dia dah ada. Dialah yang cipta kita. Tak ada dah yang lain. Sebab dia memang dah ada. Yang bahasa lain kita panggil sedia kala. Kalau kita isbahkan pada Tuhan. Mari kita baca. Kadang-kadang kita sebut sedia ada. Kadang-kadang kita sebut sedia kala. Bolehlah tu. Ikut yang mana kita faham lah. Dalam kitab kita tulis sedia saja. Sedia saja. Sedia. Maksud sedia tu apa? Bersedia. Dia memang bersedia. Sedia. Dia tu sedia. Kita tak sedia. Sebab sebelum ni kita tak sedia. Kita tak ada. Kita tak ada pun sebelum ni. Maka kita bukan jenis yang sedia. Yang sedia ni memang dia dah ada. Dia sedia. Okey. Mari kita baca. Kita mulakan daripada perbahasan tadi tu. Mari kita bawa. Maka hakikatnya, hakikat qidam ni ataupun sedia kala, sedia ada, sedia ni apa? Hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Yang menjadikan kita, iaitu Tuhan, wujud. Kita dah bahas dah, Tuhan itu wujud. Ada. Dalam perbahasan yang pertama, minggu lepas. Jadi, Tuhan tu dah ada. Dah kata Tuhan mesti ada. Wajib ada. Tak terima akal Tuhan tu tak ada. Kita dah pegang dah kat situ wujudnya Tuhan. Yang kedua ni, bila kita wujudnya Tuhan, maknanya dia telah mengatakan dia tu Tuhan. Atau kita mengatakan dia tu Tuhan. Apabila dia tu Tuhan, dia mesti ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri ketuhanan. Pasti dia tak macam kita. Kalau dia macam kita, maknanya kita pun Tuhan lah. Sebab kita sama macam dia. Mesti tak sama. Okay. Jadi, boleh kita katakan, Allah tu wujud, ada. Kemudian kita nak bincang qidam. Boleh kita katakan, sifat yang kita akan bincang selepas ini ada 5 sifat. Adalah syarat, prasyarat untuk mengatakan sesuatu itu Tuhan, dia mesti memenuhi 5 ciri ini. Dia ada lagi, tapi kita ambil permulaan 5 ciri ini. Kalau dia memenuhi 5 ciri ini, maka baru boleh kata dia Tuhan. Kalau dia tak ada salah satu je, kita tak boleh kata dia Tuhan. Sebab itu bukan ciri ketuhanan. 5 ni, ciri ni, bermula qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 ni, ciri-ciri ketuhanan dengan maksud salbiah. Dia panggil sifat salbiah. 5 ni, istilah dia panggil. Salbiah ni bahasa Melayu maksud dia tolak. Sifat menolak. Jadi, bila kita dah tahu Tuhan itu wujud,
kita menolak adanya beberapa sifat dekat Tuhan yang kita kata wujud tadi. Kenapa kita tolak? Kalau kita tak tolak, maka itu bukan Tuhan. Dia mesti kena tolak. Itu adalah sifat ketuhanan. Okey. Jadi, hendaklah bila kita telah memegang Allah itu ada wujud ataupun Tuhan itu ada wujud, maka hendaklah kita menafikan beberapa sifat, menafikan beberapa perkara yang ada dekat Tuhan. Yang mana sifat yang kita nak nafi itu adalah itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Bila kekurang, dia tak boleh Tuhan. Tuhan tak boleh kurang. Jadi ada sifat kurang, kita kena kata tidak kepada kekurangan itu yang ada pada Tuhan kita. Boleh kita katakan syarat nak kata Tuhan mesti begini, mesti tolak ini, mesti tolak ini, mesti tolak ini. Jadi maka hakikatnya ibarat daripada menafikan, menolaklah tu. Salbiahlah tu. Salbiah ni nafi. Ataupun sesuatu yang dimulakan dengan tidak. Tidak, tolak. Jadi menafikan. Ya sebab dia kata maka hakikat ibarat daripada menafikan. Kita menafikan. Menafikan apa? Ada permulaan wujud Tuhan. Ada permulaan wujud Tuhan. Kita nafikan. Maksudnya ada permulaan tu, yang kita kata Tuhan yang wujud tu, kita menafikan macam ni. Tak ada, lepas tu ada. Bila Tuhan ni tak ada, lepas tu ada, maknanya Tuhan ni adalah permulaan. Permulaan dia apabila dia ada. Yang mana sebelum tu dia tak ada. Bila dia ada, itulah permulaan dia. Macam kita lahir, itulah permulaan kita. Jadi kita nafikan yang itu. Iaitu yang mana? Yang Tuhan macam tadi. Iaitu tak ada, lepas tu ada, tak ada, kemudian ada. Ada tu bermula adanya, itulah permulaan Tuhan. Kita menafikan itu. Bila kita menafikan itu namanya qidam. Tuhan yang bersifat qidam tadi, kita menafikan adanya permulaan. Tidak kan? Maksudnya, kita kata Allah itu Tuhan kita qidam, artinya sedia kala, sedia ada, sedia, qidam. Bila kita kata Tuhan kita qidam, maka ternafilah ada permulaan. Ternafilah ada permulaan. Ataupun bahasa lain, tidak ada permulaan. Ternafi itu kan nafi, tidak kan. Jadi, qidam, bila kita kata Tuhan kita qidam, maknanya ternafi ada permulaan. Ataupun tidak ada permulaan. Nampak tak? Nak faham qidam dengan tidak. Nafi. Nafi apa? Nafi dekat Tuhan kita apa ni? Yang wujud ni? Tak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan, dia bukan macam kita. Adalah, bermula tak ada, lepas tu ada. Bermula adanya kita, itulah permulaan kita. Itulah umur kita, permulaan kita. Tuhan kita nafikan gitu. Nafikan macam mana? Nafikan yang macam kita tadi, tak ada, lepas tu kita ada. Habis tu maknanya, ada je. Itu yang panggil sedia ada tu. Kita ada. Adanya kita, sebelum tu tak ada. Bila tak ada, kita tak panggil sedia. Jadi kalau Tuhan tidak gitu. Tuhan ada, sebelum ada, ada. Sedia, ada. Ada tu sentiasa sedia. Ada tu sentiasa sedia. Kalau orang Kedah, orang Utara, dia mudah faham sikit. Ada orang Utara ramai macam ni. Sebab orang Utara nafikan sifat mustahil bagi Allah. Ya, Puan Rohayah Bujang. Orang Utara dia mudah nak faham sikit. Sebab orang Utara, dia bercakap ini. Dia cakap, Allah, saya pun dah lupa lah sebenarnya. Lama tak pergi Utara tu lupa. Dia ada sebut perkataan sedia. Macam mana? Saya lupa. Saya dah lupa. Tadi saya ingat lah. Orang Kedah, orang Utara memang cakap gitu. Bukan sedia kala. Dia kata, kadang-kadang orang Kelantan pun cakap gitu juga. Ada juga. Kadang-kadang orang Thailand, orang Patani pun cakap gitu juga. Bukan. Bila kita kenal kawan kita ni kat rumah. Dia makan kat rumah. Kalau asal kita makan, kita pergi rumah dia, mesti dia tengah makan.
Asal kita pergi rumah dia, dia mesti tengah makan. Kemudian kita kata, makan sedia dia ni. Makan sedia. Apa makan sedia ni? Siapa pernah cakap macam tu? Orang mana pernah cakap macam tu? Cuba ni. Sedia-sedia. Macam tu lah ayat ni. Makan sedia. Tak cuma jadikanlah dia utara, jadikanlah dia timur. Saya punya bahasa macam ni je lah. Kadang-kadang dia kena pekat sikit baru nampak dia punya tu. Saya tak kerti lah pekat-pekat sangat ni. Kata apa asal aku datang je makan sedia. Sokmo. Ya, betul. Mak mertua saya selalu guna. Tu ada tau. Itulah maksud dia. Itu yang saya nak sebut tadi. Kalau pergi asal mak ayah kita ketuk bilik je tidur. Ya Allah, hang ni lah tidur sedia. Dia kata tidur sedia. Orang dulu biasa cakap ni. Tidur sedia. Kenapa dia kata sedia? Kau ni asyik tidur aja, tu maksudnya. Tidur sedia. Sedia tu. Saya pernah dengar jugalah. Orang Patani cakap sekali-sekala, orang Pantai Timur cakap sekali-sekala, tapi yang selalu dengarnya orang-orang tua Kedah dulu selalu cakap. Selalu cakap gitu. Ya Allah, tidur sedia. Kita tidur sedia. Tidur sedia. Maknanya dia sedia-sedia tidur. Asyik-asyik tidur. Sentiasa tidur. Tu. Sedia kala tidur. Kalau dekat Tuhan. Tidur selalu. Ya, gitu. Cuma mungkin orang faham, orang-orang Kedah sekarang tak cakap gitu kot. Tak sekarang ni. Mungkin yang lama-lama dululah. Tu. Jadi itu maksud sedia tu. Sebab kita nak faham qidam diterjemahkan dengan sedia. Sedia kita pula banyak. Banyak maksud sedia Melayu ni. Bersedia. Maksud sedia juga. Sedia apa? Semua bersedia dekat garisan nak apa? Nak berlari ni, kan? Sedia juga. Nak makan ni, sediakanlah makanan. Sedia juga. Jadi apa maksud sedia ni? Bukan sedia tu. Bukan. Sedia orang lama dulu bercakap. Tidur sedia, makan sedia. Maksudnya sentiasa, selalu sangat. Lah, tidur manjang kalau Melaka. Siapa kata ni? Siapa yang kata tadi? Puan Fauziah Said. Mak mertua saya selalu guna ustaz. Itulah orang lama lah perkataan tu. Itulah maksud sedia yang kita dah maksud ni. Jadi maknanya kita ada tapi sampai satu tahap kalau kita undur kita tak ada. Maka kita tak sedia lah. Tak sedia ada. Kita bukan sedia ada. Memang kita sekarang sedia ada tapi kalau kita undur kita tak ada. Tapi kalau maksud sedia ada, maknanya dia sentiasa ada. Lepas tu orang dulu lebih mudah faham daripada orang sekarang sebab kitab lama. Orang sekarang ni dia faham qidam artinya sedia. Apa sedia? Tidak ada permulaan. Dia akan faham gitu. Dia faham setakat itu ya. Tidak ada permulaan. Sekadar tu je yang dia faham. Sedangkan dia tak faham sungguh maksud sedia tu apa. Itulah maksud sedia. Jadi minta maaf lah pada orang-orang selatan sebab dia tak bercakap itu dia kena fikir lebih lah sikit. Kalau macam orang petani cakap apa? Demam sedia. Demam je kerja kau ni. Asal aku datang demam sedia. Dia ada orang cakap gitu juga belah sana. Belah Kedah pun ada juga cakap gitu. Saya tak tahulah belah Baling, belah Sik ke, belah Lockstar ke. Dia ada mungkin berbeza sikit cara cakap tu. Okey. Tu maksud sedia. Sedia. Ya juga. Itu sesuai, betul. Sedia. Tu betul tu. Tu orang Kedah tu. Sedia. Saya tak perasan ni tu, betul. Sedia. Dia kena ada tolak tu. Kalau sedia dua kali dia tak, dia kata sedia dash dia baru terasa baru nampak dia punya gil. Itu maksud sedia. Itulah maksud sedia ni. Sedia. Maksudnya memang dah ada. Sentiasa ada. Kalau kepada ketuhanan kita letak sedia ada ataupun sedia kala. Okey. Ni nak faham masalah sedia tu je. Yang komen ni semua geng Kedah ni. Ya, betul. Seorang lagi baru nak masuk. Seorang lagi baru masuk geng Kedah, lambat masuk. Lambat sedia geng Kedah ni masuk. Lambat sedia lah geng Kedah ni. Tak ada lambat sedia. Ada Kedah yang ada yang masuk awal.
Contoh Kelantan, cacak sedia lagi. Ya betul. Ada juga. Betul. Ya. Sesuai juga. So saya kata saya pernah dengar Kelantan cakap gitu juga. Kelantan, Patani saya pernah dengar cakap dengan utara. Betul. Puan Rahana Saad, oh ini memang orang Kelantan lah, pekat lagi lah. Memang. Jadi itulah maksud sedia. Jangan kita sekadar faham macam budak-budak faham. Qidam artinya sedia. Apa maksud sedia? Allah tidak ada permulaan. Permulaan. Sekadar gitu faham. Itu budak darjah 3. Kita faham sungguh-sungguh maksudnya. Okey. Jadi untuk faham sifat salbiah, termasuklah qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, semua sama nanti. Cara untuk faham dengan cara kita tolak. Allah terkidam, habis yang nak pegang apa? Yang kita nak pegang? Tak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Bila tidak kan tolak tu. Kita pegang yang tidak. Allah itu qidam. Qidam, nak pegang apa? Tidak ada permulaan. Ataupun sedia. Macam tu juga baqa'. Baqa'. Allah itu baqa', kekal. Yang nak pegang apa? Tidak binasa. Kan tolak. Itu nama salbiah. 5 tadi sifat salbiah. 5 tadi sifat salbiah. Yang sifat tu menolak. Untuk pegang, yang kita nak pegang tu yang tolak tadi. Tolak apa? Tidak binasa. Apa dia kira? Qidam. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tidak sama dengan makhluk. Kan tidak tu? Tolak juga. Maknanya ternafi. Ternafilah sama dengan makhluk. Itu kata daripada menafikan ada permulaan. Tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak berhajat pada yang lain. Wahdaniyah. Tidak berbilang. Wahdaniyah tu esa. Tidak berbilang. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri dengan sendiri. Apa yang nak pegang? Tidak berhajat pada yang lain. Mukhalafah ta'alil hawadith. Maksudnya bersalahan yang baru. Tak sama yang baru. Apa nak pegang? Tidak sama dengan makhluk. Baqa' artinya kekal. Apa nak pegang? Tidak binasa. Qidam artinya sedia ada. Nak pegang apa? Tidak ada permulaan. Tidak. Itu maksud sedia. Kerana Tuhan yang menjadikan ramainya lambat masuk hari ni. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Bila kita mengiktiraf ianya Tuhan, mestilah Tuhan tu menciptakan semua. Kalaulah ada yang dia tak cipta semua, ada yang dia tak cipta, tu bukan Tuhan. Maka itu bukan ciri ketuhanan. Tak boleh kita nak kata Tuhan. Sebab ada yang dia tak cipta. Bukan Tuhan lah. Jadi bila kita kata Tuhan, secara automatik, bila kita kata Tuhan, mestilah yang kita kata Tuhan tu, dia jadikan tiap-tiap sesuatu. Dia menjadikan semua perkara. Mestilah. Yang demikian, tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Maksud tak dapat tiada. Maksudnya mesti. Tak boleh tidak. Bahasa Arab dipanggil la budda. Maksudnya mesti. Tidak boleh tidak. Tak dapat tiada. Mesti ya. Yang demikian, tak dapat tiada. Mesti. Keadaan yang kita kata Tuhan tadi tu, lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu. Dia mestilah lebih dahulu daripada yang lain. Dia mestilah first. Macam tu. Dia mestilah first sekali. Kalau dia bukan first, macam mana nak kata dia Tuhan? Dia mesti duduk first. Kita akan bahas perlahan-lahan. Jadi, bilalah kita kata ianya Tuhan, mestilah dia first sekali. Itu maksudnya. Dan demikian tak dapat tiada, keadaannya lebih dahulu daripada sesuatu yang lain. Dia mesti first sekali. Barulah boleh kita kata dia Tuhan. Ya? Niscaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada mengadakan yang demikian. Kejap. Pening. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu. Itu kiranya Tuhan. Tinggal.
Oh, tinggal kat situ. Ada jatuh yang kita tak apalah. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Kiranya Tuhan bukan yang first. Itulah bahasa mudahnya. Kalau yang kita kata Tuhan tu, dia bukan first. Sebelum tu kita kata Tuhan, bila kita sebut Tuhan, dia mesti jadikan semua. Baru namanya Tuhan. Bila dia jadikan semua, mesti dia first. Dia mesti duduk first sebab dia jadikan semua. Okay. Okay. Jadi dia kata kiranya kalau Tuhan kalau tidak lebih dahulu, kalau Tuhan tidak lebih dahulu, atau bahasa lain, kalau dia bukan first, dia second, third, dia duduk bukan yang first. Kalau Tuhan bukan yang first, okay? Niscaya ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan yang demikian itu batil. Betul. Jadi kalau Tuhan bukan yang first, maknanya dia second lah. Macam itulah, senang. Bila dia bukan first, dia mestilah sebelum tu ada. Ada lagi sebelum dia. Bila dia bukan first, dengan maksud sebelum dia ada yang awal lagi, secara automatik dia tu baru. Nampak kat mana kaitannya? Jika dia bukan first, automatik dia tu baru. Banyak nak kena tekan orang baru masuk. Ganggu konsentrasi. Kalaulah Tuhan tu bukan duduk first, maknanya dia duduk yang kedua. Bila dia duduk yang kedua, maknanya dia ada permulaan lah. Faham tak? Dia sama-sama je tu. Tuhan ni mesti duduk first. Dia tak boleh duduk nombor dua. Kalau dia duduk nombor dua, maknanya ada yang first. Lagi masuk. Mana ada yang first? Bila ada yang first, ada lagi. Masya Allah. Bila ada yang first, yang lain, dia kata dia Tuhan. Tapi ada yang sebelum dia. Maknanya, ketika Tuhan ni ada, sebelum tu dah ada. Sebab sebelum tu first. Yang lain tu. Maka automatik lah, dia ada permulaan. Nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya itulah kaitannya. Tuhan ni mesti duduk first. But first ada permulaan, first tak ada permulaan, itu nanti dulu. Tapi mesti dia duduk pertama sekali. Bila dia duduk first, barulah boleh cukup ciri-ciri Tuhan. Kalau dia bukan first, tak cukup ciri Tuhan. Kenapa? Kalau dia bukan first, maknanya dia yang kedua, ketiga, keempat. Maknanya sebelum dia ada. Bila sebelum dia ada, dahulu, maknanya dia ada kemudian. Bila dia ada kemudian, ada permulaan. Okay. Kena fikir. Tak fikir tak jadi. Ini bukti yang Tuhan tu mesti qidam. Mesti qadim. Tuhan. Dia mesti duduk first. Jadi, maksud kat sini, dan demikian itu batil. Batil apa? Jika Tuhan bukan first. Batil. Secara automatik, yang first tu lah yang Tuhan. Ini Tuhan, tapi dia bukan first. Dia bukan yang pertama sekali. Dia bukan yang terawal. Tidak. Dia yang kedua, ketiga. Maknanya yang terawal tu lah Tuhan. Ini bukan Tuhan. Automatik jadi gitu. Dan secara automatik, dia bukan kidam lah. Secara automatik, Tuhan tadi dah duduk nombor dua. Bila duduk nombor dua, mesti dia ada permulaan. Yang boleh kata ada permulaan ataupun tak ada permulaan. Dia mesti duduk nombor satu. Yang boleh kata dia mungkin ada permulaan. Mungkin tak ada permulaan. Dia mesti duduk nombor satu. Kalau dia duduk nombor dua, garanti ada permulaan. Dia nombor tiga, garanti ada permulaan. Duduk nombor empat, garanti ada permulaan. Duduk nombor satu, mungkin ada permulaan, mungkin tak ada. Nanti kena bincang pula. Bahawasanya Allah ni tidak ada permulaan. Jadi maknanya itu yang dimaksudkan dengan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal awal, dia yang paling awal. Dia yang paling awal. Itu maksud dia paling awal. Jadi bila kita kata dia yang paling awal, Tuhan ni dia mesti duduk nombor satu. Lepas kita bincang nanti, bahawasanya yang duduk nombor satu tu, dahlah duduk nombor satu. Dia juga tidak ada permulaan. Dahlah duduk nombor satu, tidak ada permulaan. Okey. Jadi bila tidak ada permulaan, dengan maksud dia awal. Dahlah dia paling awal berbanding dengan makhluk.
Dia awal berbanding dengan makhluk. Yang lain-lain selain daripada dia, dia awal. Dan itu ke depan. Ke belakang juga, dia tak ada awal. Dia tak ada permulaan. Jadi maksud huwal awal, dia yang awal, maksudnya tak ada awal. Boleh tak? Wujudnya Allah tiadanya Adam berbeza dengan wujudnya makhluk sebelum adanya Adam. Wujud Allah tiada Adam berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan makhluk. Wujudnya makhluk sebelumnya ada. Yalah, betul. Adam tu Adam. Adam. Jadi, kat sini yang kita nak faham. Dalam Quran kata huwal awal, maknanya Allah duduk first. Duduk first. Duduk first tu dengan maksud paling awal selain daripada Allah, Allah paling awal. Itu maksud pertama, huwal awal, dia first. Yang membawa maksud juga awalnya Allah ni, paling awal ni, sebelum Allah ada ni dia tak ada permulaan. Sentiasa ada tidak ada permulaan. Maka dengan maksud awal adalah tidak awal. Dengan awal dengan maksud adalah tidak ada permulaan, tidak ada awalnya. Jadi awal huwal awal, Allah yang awal ada dua maksud. Pertama maksud dia yang pertama, yang kedua maksud dia tidak ada permulaan ataupun tak ada awal lah. Permulaan dengan awal kan sama. Jadi faham tak? Tengok Quran. Quran sebut huwal awal. Maksudnya tak ada awal. Quran sebut huwal awwalu. Dia yang paling awal kalau terjemah. Maksudnya tak ada awal. Macam Quran kata dia yang paling awal. Tapi maksudnya Allah tak ada awal. Tak ada awal tu tidak ada permulaan. Sebab tu saya dah sebut sebelum ni kan. Dalam kelas mana? Saya dah sebut sebelum ni. Kita ambil Quran, garanti sesat. Kalau kita ambil daripada Quran, garanti sesat. Sebab lemahnya kita ni. Dalam Quran kata dia yang paling awal, huwal awwalu. Dia paling awal. Maksudnya awal lah yang nombor satu. Kan? Maksudnya apa? Tak ada awal. Baik. Kalau tak ada awal, kenapa dalam Quran kata dia paling awal? Tak, maksudnya tak ada awal. Tidak ada permulaan. Macam mana boleh dapat faham gitu? Ulama yang tolong kita. Maksud awal tu apa? Huwal awal. Maksud huwal awal adalah Allah yang awal berbanding dengan yang nombor satu, first, berbanding dengan selain pada Allah. Selain pada Allah, Allah nombor satu. Okay? Kerana yang nombor satu ni je yang boleh kalau tak nak ada permulaan. Yang nombor dua, garanti ada permulaan. Yang nombor dua, garanti ada permulaan. Nombor dua, tiga, empat, garanti ada permulaan. Okay? Jadi maksud huwal awal, Allah yang nombor satu, berbanding dengan selain daripada Allah. Allah nombor satu. Paling awal. Dan maksud paling awal juga, huwal awal juga, Allah tak ada awal. Dengan maksud tak ada permulaan. Tak ada. Kalau kita faham gitu, maknanya sebelum ni semua tak ada apa-apa. Kemudian Allah ada sebab Allah paling awal. Nak kan tak sesat dia? Tak sesat dia? Baca ya Quran. Huwal awal. Dengan maksud sebelum Allah ada lagi tak ada apa-apa. Kemudian yang awal sekali ada Allah. Ting! Allah ada. Tu dia faham gitu. Sebab Allah paling awal. Tak kesesat itu. Tapi ambil Quran. Yang sesat-sesat tu ambil Quran lah. Bukan sebab Quran tu sesat. Mana Quran boleh sesat? Quran tu hidayah. Sebab orang yang ambil tu tak ada ilmu, ambil bantai aja gitu. Tak cukup ilmu untuk ambil, dia ambil je. Tiada permulaan itu yang sifat sedia tu jelas Ustaz. Contoh Ustaz beri tadi, buka pintu tengok dah tidur lah. Tak tahu bila dia tidur. Sedia lagi. Ya. Itu nisbah makhluk lah. Nisbah makhluk itu lah. Okey. Okey, selesai. Jadi kalaulah Allah itu bukan awal, maknanya yang awal itulah yang Tuhan yang sebenar. Kalau Allah bukan awal, bukan qidam, maka yang awal daripada Allah itulah yang Tuhan. Itulah Tuhan. Habis yang awal pada Allah tu macam mana pula? Maka dia jadi berpusing-pusing. Maka tak selesai. Tak selesai masalah. Demikian itu batil. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Ini sekadar istilah bahasa Arab aja. Kita tak perlu nak ni sangat, tapi bolehlah kita bincang sikit-sikit.
Bila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Misalnya, Zaid apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, niscaya disebut ia itu penganjur. Ini bahasa je. Okay, ini bahasa je lah. Apabila kita kata seorang itu bersifat dengan macam mana? Seseorang itu kuat, kalau orang lah, dia kuat. Macam mana? Bila kita kata seorang itu ada kuasa, tu. Bila kita kata orang tu ada kuasa, raja ke apa dia ada kuasa, maka jadilah ia berkuasa. Benda sama je dari istilah bahasa Arab. Bila seorang itu ada kuasa, maka dia berkuasa. Dia berkuasa kerana dia ada kuasa. Dia ada jawatan. Bila dia ada jawatan, maka dia berkuasa. Bila dia ada kuasa lah, bila jawatan tu kan kuasa. Jawatan tu kan datang dengan kuasa. Bila dia ada kuasa, maka dia berkuasa. Bila disebut Tuhan dengan qidam, jadilah dia qadim. Macam tadi lah. Sama. Jadi kalau katalah kita kata orang tu berkuasa, ada kuasa, maka orang itu berkuasa untuk pecat orang. Dia berkuasa untuk pecat pekerja-pekerja. Sebab dia ada kuasa. Sedaplah dia buat lebih kurang je kita, dia ada kuasa. Dia ada kuasa, sedap dia buat macam-macam. Dia berkuasa lah sekarang ni sebab dia ada kuasa. Yalah. Dia ada kuasa, dia berkuasa. Kalau tak ada kuasa, nak berkuasa macam mana? Dia cuma istilah je. Jadi, bila sebut Tuhan bersifat qidam, jadilah dia qadim, tidak ada permulaan. Jadi, maka, bila Allah itu qidam, jadilah ia qadim, masuk qadim, tidak ada permulaan, maka, jika maka jika Allah itu paling awal, dengan maksud qadim tadi yang paling awal, terawal, maka secara automatik Allah itu khidam, secara automatik mustahil Allah itu baru. Jika Allah itu khidam, mustahil Allah itu baru. Jika Allah itu paling awal, mustahil Allah itu baru. Macam mana kaitan dia? Kaitan. Jika dia paling awal, mustahil dia dijadikan. Jika Allah itu paling awal, mustahil Allah itu dijadikan. Mustahil. Kerana apa? Kerana yang dah ada, mustahil nak jadi balik, nak jadikan. Kalau kita tengok kursi. Tengok kursi. Kursi tu dah ada. Mustahil kita nak buat kursi. Kursi yang dah ada tu. Sebab dia dah ada. Bila dia dah ada, mustahil kita nak adakan. Kalau nak buat kursi lain. Bila ianya dah ada, mustahil dia mustahil boleh kita nak adakan dia. Sebab dia dah ada. Untuk kita faham. Kita bandingkan, terbalikkan cerita untuk kita faham. Bila ianya dah tak ada, mustahil untuk kita meniadakan dia. Sebab dia dah tak ada. Macam mana? Dia pergi klinik gigi. Nak cabut gigi. Doktor suruh ngangar mulut. Dia ngangar. Doktor tengok satu potong gigi pun tak ada. Yang dah tak ada, mustahil nak. Dia kata, doktor, tolong tiadakan gigi saya. Saya sakit sangat ni. Tolong tiadakan, cabutlah, buang. Tak ada kan sekarang? Tak ada kan gigi saya ni. Tolonglah doktor. Saya sakit sangat. Tolong tak ada kan gigi saya. Dia nganga-nganga, doktor tengok. Mana ada gigi? Mustahil nak tak ada kan perkara yang dah tak ada. Benda yang dah tak ada, mustahil untuk tiadakan. Mustahil. Itu kita boleh faham. Benda dah tak ada. Macam mana nak tiadakan lagi? Benda dah tak ada. Macam tu juga benda yang dah ada, macam mana nak adakan lagi? Tak boleh, benda dah ada. Benda dah ada, tak boleh diadakan. Jadi bila Allah tu yang terawal dan dah ada, Allah yang terawal, huwal awal, yang awal, dan ada, sedia ada, maka
Mustahil lah ada yang adakan dia. Sebab dia dah ada. Bila dia dah ada, tak boleh nak adakan dah. Faham? Benda dah ada, tak boleh nak adakan dah. Benda yang tak ada, tak boleh nak tak adakan dah. Sebab dia dah tak ada. Mustahil. Got it? Bagus. Jadi, bila kita kata Allah ini awal, yang paling awal, maknanya dah ada. Bila dah ada, secara automatik, Allah itu tidak dijadikan. Automatik. Sebab dah ada, tak boleh adakan dah. Dah ada, nak adakan macam mana? Dah ada. Macam mana pun kita boleh bincang sampai tahap itu. Akal kita tak dapat mencapai sifat kesempurnaan qidam Allah. Allah bersifat dengan qidam. Akal kita yang serba kekurangan takkan boleh mencapai hakikat qidam yang sebenar. Tak boleh. Sebab akal kita mustahil sesuatu yang bersifat kurang dapat faham sesuatu yang bersifat sempurna. Saya biasa bagi contoh kursi dengan orang. Kursi dengan orang. Kursi ni dia tak boleh faham. Dia takkan boleh faham kita kerana kita sempurna berbanding dengan kerusi. Kerusi takkan boleh faham apa kita ni macam mana. Tak boleh faham. Kejap-kejap letak punggung dia dekat aku, dia kata. Kursi ni kata. Kejap-kejap hilang. Pergi mana pun tak tahu. Kejap-kejap ada dekat Selangor. Puncak alam kursi ni. Tiba-tiba ada kat Pahang pula. Tak boleh faham ah. Dia takkan boleh faham manusia ni apa. Yang cerita dalam apa? Budak-budak sekolah ni kan. Saya sebatang pensel. Saya sebuah kerusi. Kerusi sebuah ke sebiji tak kisah, hantam je lah. Saya sebuah kereta kan buat karangan kan. Sebenarnya apalah buatlah, tapi takkan boleh sepatutnya. Hakikat kereta tidak akan dapat memahami macam mana tuan dia orang. Takkan dapat. Macam mana? Apa salah? Kejap-kejap ada, kejap tak ada. Dia gimana? Dia buat apa? Sebab kursi tak makan. Kursi tak minum. Kursi tak boleh bergerak sendiri. Kursi tak ada otak. Kursi tak buang air kecil, buang air besar. Dia tak boleh. Apa benda dia buat masuk dalam tu, main-main air tu, buat apa? Dia takkan boleh faham. Itu baru tak sempurna dengan tak sempurna tu. Kursi tak sempurna, kita pun sempurna sikit aja pun berbanding dengan kursi kita sempurna. Ini kan kita yang tak sempurna berbanding dengan Tuhan yang Maha bersifat sempurna. Lagi cannot brain. Cannot brain. Tak boleh sampai hakikat. Yang kita boleh bahas sekadar tadi aja. Tu je lah. Dah lama dia akan lama merawang-rawang. Ada jadi kita. Tak lagi dah. Tak lagi dah. Habis tu, kalau Tuhan ni tidak ada permulaan, makna sebelum kita ni semua makhluk ada, Tuhan boring lah. Dia jadi gitu lah. Seorang-seorang yang duduk. Seorang-seorang tu maksud Allah saja je duduk. Takkan tak boring kan? Macam mana duduk seorang lah? Duduk gitu je ke? Dia tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Sebelum kita ada, tak boleh lagi. Sebab kita terbatas. Akal kita tak boleh lagi. Macam kursi, dia tak boleh, tak faham. Tiba-tiba pergi kahwin. Kahwin tu apa benda kursi ni kata? Kahwin, lepas tu jadi anak pula seorang lagi. Dia takkan boleh faham kursi ni. Takkan boleh faham. Sebab dia tak sempurna kursi ni. Kita sempurna berbanding dengan kursi. Takkan boleh faham. Jadi, sekadarnya boleh gitu-gitu. Kadang-kadang dia duduk atas aku, dia letak punggung. Kadang-kadang dia pakai kain, kadang pakai seluar, kadang-kadang gini, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Dia sekadar faham gitu aja. Kursi ni. Dia sekadar faham. Kadang dia pusing aku. Kenapa dia pusing-pusing gini? Duduk diam-diam tak boleh. Macam aku ni, duduk diam-diam tak gerak-gerak je. Ni gerak kau tu, gerak kau ni, gerak kau tu, gerak kau ni. Apa benda angkat tangan? Apa benda ni? Takkan boleh faham. Takkan boleh. Sekadar boleh cerita gitu je dia angkat. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh. Sekadar boleh cerita. Sikit-sikit. Begitulah kita. Sekadar hakikat ketuhanan kita tak boleh. Tak terbatas. Di dalam ilmu tauhid di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim. Ya, ini bukan fardu ain dah.
Ni fardu kifayah, tapi kita bahaslah sikit. Di dalam ilmu tauhid, ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, yang biasa digandingkan dengan qadim, iaitu azali. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu tiada permulaan baginya. Qidam kan tak ada permulaan kan? Yang adanya dia tidak didahului dengan tiada kan? Itulah dia qidam. Azali pula, dia kata sebahagian ulama dia mengatakan sama je. Azali dengan qidam tu jelah. Azali tidak ada permulaan. Qidam pun tidak ada permulaan. Tu sama. Okey. Jadi boleh kita kata Allah ada sejak azali, boleh? Allah ada sejak qidam, boleh? Sebahagian ulama kata sama je dua ni. Okey. Dan setengah ulama lain, ada khilaf. Ada ulama kata tak sama. Dan setengah ulama lain pula berkata, antara kedua perkataan qadim dan azali tadi ada beza sikit. Iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada, mawjud, yang wujud, ada. Ada sahaja. Seperti zat Allah qadim dan qudrahnya ataupun sifat Allah yang qadim. Stop sekejap kat situ. Setengah ulama kata qadim dan azali ni ada beza. Qadim ni satu perkara yang mawjud, yang ada. Okay. Maknanya qadim ada dua ciri. Pertama ada, yang kedua tak ada permulaan. Itu qadim. Qadim adalah ada, tak ada permulaan. Ada dan tiada permulaan. Ada dan tiada permulaan. Itu qadim. Base, selesai. Yang kita dah bahas panjang-panjang, ada dan tak ada permulaan lah qadim tadi kan. Selesai. Dia bagi contoh zat Allah. Allah itu qadim. Betul? Zat disebut kudrat Allah. Sifat Allah kudrat. Qudrah iradah tu kan? Kudrat Allah qadim. Malah iradah Allah qadim. Dengan maksud tidak ada permulaan. Nak faham sikit sebab kita tak masuk bab qadim lagi. Bab qadim ni. Qudrah kita tak qadim. Tukarlah qudrah, kuat, kekuatan. Ring. Itulah qudrah tu. Ring, kekuatan. Rok. Tu kan kita tak rok. Ring. Kenapa tak rok? Sebab tak ada ring. Tak? Kau kan? Orang Kedah cakap ring tak? Saya tak tahu lah. Saya ingat di Kelantan. Bapa tak rok ni? Tak ada ring. Jadi tak rok sebab tak ada ring. Tak ada ring. Maka darak. Darak duk Malay. Darak duk. Tak rok. Tak ada ring. Jadi siapa yang tak faham tak apalah. Saya tujukan orang yang faham dari segi bahasa. Tok kok. Orang Kedah cakap tok kok. Bunyi lain pula. Kok. Kelantan lagi sedap lah. Tok rok. Kenapa tok rok? Tok rok tu tak larat je. Habis ring. Ada juga. Ya, ada. Habis ring. Habis ring. Jadi kenapa tak larat? Sebab tak ada kekuatan. Kan? Kenapa tak rok? Sebab tak ada ring. Jadi kudrah ni kekuatan, kekuasaan. Ring tadi tu, kudrah. Kita ada permulaan. Antara bukti kita ada permulaan. Oh, tak ada riang. Gitu tak larat sebab tak ada riang. Gitu. Bunyi tak ada riang. Rasa macam pernah dengar juga orang cakap, orang utara cakap tak ada riang. Dia gitu dia tarik sikit lah. Okey. Apabila kita nak faham tentang tauhid, kita kena faham tentang bahasa. Tak faham bahasa tu yang tak faham tauhid. Sebab tu guru-guru tauhid yang hebat-hebat, dia akan hebat dari segi bahasa. Dari segi bahasa.
maksud bahasa tu. Sebab dengan bahasa tu kita kenal Tuhan. Kalau tanpa bahasa tu macam mana nak kenal Tuhan? Dengan bahasa tu lah kita kenal Tuhan. Jadi bahasa kita kena sharp, kena tepat. Kena tepat bahasa. Kalau tidak, itu yang kata, kalau dalam Bible, kata father, dia kata ayah. Sekarang father tu banyak maksud lain. Tuhan ayah, Tuhan anak. Sebab father tu maksud Tuhan pun boleh kata father. Maksudnya qadim. Qadim tu juga father yang akan dibahas nanti. Tak? Dalam Bible yang kata father tu, maksud father tu qadim. Apa? Oh father. Saya pun dah lupa dulu baca Bible. Oh father. Dia. Maksudnya wahai ayah. Kenapa dia kata ayah? Bila ada ayah, dia jadi ada anak. Bila ayah mesti maksudnya ada anak. Sedangkan maksud father tu adalah qadim. Wahai yang qadim, iaitu Allah. Akhir sekali dengan tak faham bahasa, tengok agama Kristian sekarang jadi apa? Tuhan ayah, Tuhan mak, Tuhan warga. Sebab tak faham bahasa. Itu yang kita kata, engkau ni tak faham bahasa ke? Tu. Kadang-kadang bahasa tu sebut tu, tapi maksud yang dikehendaki tu lain. Jadi kena faham bahasa untuk kita faham kenal Tuhan. Jika tak faham bahasa, bahasa ni banyak. Dia ada perkataan, dia ada kiasan, dia ada sindiran. Dia jenis banyak jenis yang namakan faham bahasa tadi. Dia ada pantun, dia ada syair, dia ada macam-macam. Jadi dengan kadang-kadang apa yang dikata secara zahirnya tapi membawa maksud yang lain sepatutnya. Kan? Macam huwal awal, dia yang awal dengan maksud Allah tak ada awal. Dalam Quran kata awal, nampak? Kenapa dia kata Allah duduk paling nombor satu? Sebelum yang lain ada semua, Allah ada dulu. Maka Allah ada ni yang first kali, daripada tak ada kepada ada. Kan dah sesat. Kenapa dia tak faham maksud awal? Jadi awal tu kena faham. Jadi maksud sekarang ni, dia kena faham bahasa. Jadi maksud father tu sebenarnya adalah wahai yang qidam. Maksudnya Tuhan lah. Wahai yang tak ada permulaan, aku mohon kepadamu. Tapi dia tak reti bahasa. Dia pergi cakap father tu ayah. Bila ayah mesti ada anak. Berkait-kait makin sesat. Itu yang beliau kata, yadullah, tangan Allah. Dia kata tangan Allah, tangan yang layak. Tak faham bahasa tu. Jadi gitu. Dia kata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk dekat arasy. Kenapa dia boleh kata Allah duduk? Sebab tak faham bahasa. Bila tak faham bahasa, yang dalam bahasa ni sangat ajaib bahasa ni. Mempunyai macam-macam cabang. Cara cakap lain, maksud lain. Cakap engkau ni gila. Bukan gila, tak. Gila kerja. Tengok nasihat kerja. Ya Allah, gila. Gila kerja sampai makan pun tak nak. Kita tak kata dia gila, gila yang gila hilang akal tu. Tapi maksud gila juga, nampak? Padahal aku tak kata engkau gila yang tu. Aku kata engkau gila kerja tu, kau kena buat kerja tak makan kerja. Gila juga. Sedangkan gila tu banyak lagi makna lain. Kan? Ada juga gila pinggan mangkuk. Kerja beli pinggan mangkuk, lepas tu simpan dalam lemari. Gila juga tu. Sejenis gila membeli pinggan yang comel-comel, lepas tu simpan tak pakai. Pakai pinggan yang beli sabun free. Buy one free one tu, yang pinggan. Yang tu juga ada buat makan dengan anak-anak dengan lelaki dia. Tapi kerja dia gila beli. Jumpa keluar yang baru, beli simpan. Tu dah panggil gila juga. Gila pinggan mangkuk. Bukan gila tak ada akal tu kan. Jadi gila ni macam-macam gila. Faham bahasa, reti bahasa, baru boleh kenal Tuhan. Tak reti bahasa, salah letak. Jadi kena faham maksud bahasa tu mana? Bahasa tu. Jadi disebut kat sini. Ada beza. Ya? Ada seperti zat Allah qadim dan qudratnya qadim. Jadi kekuatan nak tengok kekuatan ring ni kekuatan, kita ada permulaan. Buktinya masa kecil kita tak kuat, makin besar makin kuat. Itulah ada permulaan. Okay. Dan masuk ada permulaan juga ketika kita tak lahir lagi, kita tak ada lagi. Waktu tu kita tak kuat.
mana kita nak kuat? Kita pun tak ada. Maka bermula bila kita kuat? Kita kuat bermula kita lahir. Ada kuat sikit. Makin lama, makin kuat, makin besar, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi, kekuatan kita ada permulaan. Ini dia sebab ni. Kudrahnya qadim. Kekuatan Allah tidak. Dulu Allah tak berapa kuat. Bila dia buat makhluk duk semayang, Allah makin kuat, makin kuat. Tak. Allah kuat. Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah sejak sedia kala. Jadi sebab tu dia sebut sini. Zat Allah qadim, sedia kala. Dan kudrahnya juga qadim. Bukan macam kita. Sedia kala juga. Okay. Bukan makin kuat, tidak. Jadi, kita dapat faham, qadim adalah dua ciri qadim. Yang pertama ada perkara itu ada dan tak ada permulaan. Ada dan tak ada permulaan. Maka dia panggil qadim. Adapun azali, ada yang kata ada beza tadi. Adapun azali itu disebutkan pada perkara maujud, benda ada, seperti zat Allah dan kudrahnya. Azali. Satu, sekejap. Okey, selesai dah qadim dah selesai. Qadim ada dan ada tadi tu tidak ada permulaan. Dua. Azali juga sama. Yang pertama ada, adanya tu tidak ada permulaan. Okey, itu azali. Sama je? Ya, sama. Dia bagi contoh seperti zat Allah dan kudrahnya, sama juga azali. Jadi boleh kita kata Allah itu ada sejak azali, boleh. Allah itu kuat sejak azali. Berkuasanya Allah sejak azali, boleh. Allah itu ada sejak qadim, boleh. Allah itu ada sejak Allah itu berkuasa sejak qadim pun boleh. Jadi kat situ sama. Cuma azali ni dia lebih sikit. Okey. Ada satu lagi yang boleh digelar azali juga. Dan pada perkara yang tiada, ghairu mawjud, tak ada dan tidak ada permulaan. Tak ada dan tak ada permulaan. Okay. Qadim ada dan tak ada permulaan. Itu qadim. Azali ada, tak ada permulaan. Azali. Dan ini azali juga. Ada dua. Azali juga tak ada dan tak ada permulaan. Susah nak faham. Sebab saya kata bukan fardhu ain. Tak ada dan tak ada permulaan. Ada dan tak ada permulaan. Allah lah. Allah ada dan tak ada permulaan kan? Habis apakah dia yang tak ada dan tak ada permulaan? Mari kita tengok. Seperti yang menyerupai Allah itu azali. Yang menyerupai Allah itu azali. Apa tu? Yang menyerupai. Okey. Allah Esa. Allah Esa. Macam Allah, satu lagi. Ada tak? Tak ada lah. Sebab tu Allah itu Esa. Tak ada yang satu lagi macam Allah. Tak ada. Allah itu Esa. Tak ada satu lagi. Tak ada tu, bila tak ada tu? Bilakah tak ada yang macam Allah? Bilakah tak ada? Adakah dulu ada macam Allah, kemudian lawan Allah menang, dah tak ada dah macam Allah, Allah tinggal satu. Adakah begitu? Tidak. Bila tak ada macam Allah tu? Ataupun bahasa kitab, bila tak ada sekutu bagi Allah tu? Bahasa kitab. Bila tak ada taulan bagi Allah tu? Bahasa kitab lagi. Bila tak ada menyerupai Allah? Menyerupai Allah. Sejak, jap. Ada orang jawab, sejak azali juga tak adanya. Kenapa kata sejak azali? Siapa Puan Jam? Allah, mata ni makin teruk sekarang. Jamaliah. Kenapa kata sejak azali lagi tak ada? Kenapa tak kata sejak qadim? Tu je soalannya. Tak boleh kata sejak qadim. Habis qadim dengan azali kan sama? Lain sikit. Qadim ada dan tak ada permulaan. Sedangkan sekutu bagi Allah, sama macam Allah ni, tak ada tu sejak azali. Dia tak ada dan sejak azali dia tak ada. Maka bila dia tak ada, tak boleh kita kata qadim.
Sebab dia tak ada. Yang nak kata qadim, ada dan adanya tu tidak ada permulaan. Habis sekutu bagi Allah, sama macam Allah, tak ada. Dan tak ada tu sejak tidak ada permulaan juga. Tak ada tu tidak ada permulaan. Kita panggil sejak azali. Kita tak panggil sejak qadim. Walaupun kalau kita fikir-fikir maksud lebih kurang sama. Jadi, contohnya, isteri Allah. Isteri Allah tak ada. Tak ada. Mustahil tak ada. Sejak bila tak ada? Sejak kematian isteri? Tak. Sejak, nak cakap apa? Sejak qadim? Tak boleh. Kenapa pula tak boleh kata sejak qadim? Sejak qadim tak boleh? Tak boleh. Allah kan qadim. Allah kan qadim, tidak ada permulaan. Bolehlah kata isteri Allah tak ada sejak qadim? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Qadim ada dan tak ada permulaan. Sedangkan isteri Allah tak ada dan tak ada permulaan. Maka nak sebut apa? Azali. Anak Allah. Anak Allah. Allah tak ada anak. Ya, tak ada. Mustahil. Sejak bila? Sejak azali, bukan sejak qadim. Tapi kalau kita sebut sejak qadim pun kita faham. Maksudnya sejak asal lah. Cuma tak boleh sebut sebab ulama bezakan. Yang qadim ada dan tak ada permulaan. Yang azali ada, tak ada permulaan, ataupun tak ada permulaan. Faham? Alhamdulillah. Allah bagi faham. Okay. Jadi tu je lah beza dia. Sikit beza dia. Jadi itu. Jadi boleh kita kata kat sini, dia kata kat bawah ni, maka qadim itu khas. Qadim itu khas. Okay? Dan azali itu umum. Okay. Tiap-tiap qadim azali. Dan tidak boleh akas. Tidak boleh sebaliknya. Tiap-tiap qadim mesti azali. Betul tak? Okey, maknanya azali ni umum, luas lagi lah. Azali ni apa? Azali ni ada dan tak ada permulaan, tak ada dan tak ada permulaan. Itu azali, dia luas. Jadi kalau qadim, termasuklah dalam azali. Qadim, termasuklah dalam azali. Qadim. Tapi azali tak termasuk dalam qadim. Qadim termasuk dalam azali. Istilah kitab dipanggil, siapa nak dobek boleh dobek, dia panggil umum khusus mutlak. Siapa pernah ngaji tauhid dia pernah dengar istilah ni. Umum khusus mutlak. Itu dia punya istilah. Siapa nak ambil boleh ambil. Itulah maksud dia. Maksud apa? Setiap yang qadim itu azali, tapi setiap yang azali tak qadim. Tidak semestinya qadim. Okay. Sebab tu dia kata, tiap-tiap yang qadim itu azali. Tidak boleh akas. Tidak boleh kita terbalikkan. Tiap-tiap yang qadim itu azali, tiap-tiap yang azali itu qadim. Tak boleh. Yakni tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Okey. Apabila Hanif kata, apabila hendak menafikan sesuatu yang qadim selain Allah, boleh dikatakan tiada zat yang azali. Boleh lah. Okey. Habis. Ni senang aja yang bawah ni. Habis dah. Alamak, dah sejam ah. Tak boleh lebih. Nanti ni, maka kita kena habiskan sikit lagi je. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi pada 4 bahagian. Ini dari segi bahasa. Dari segi yang kita nak pegang dah selesai dah. Dari segi bahasa pula. Dari segi bahasa. Dari segi bahasa masuk qadim ada 4. Yang pertama, qadim sifati, tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Yang tadi itulah. Tidak ada macam iradah, kehendak Allah. Qadim. Kenapa qadim? Ada dan tak ada permulaan iradah Allah. Apa maksud ada dan tak ada permulaan? Iradah kan adalah sifat ma'ni. Ini siapa faham, siapa tak faham tak apa. Dia kan sifat ma'ni. Iradah. Yang mana sifat ma'ni sah untuk dilihat jika diangkat hijab. Maka bila sah untuk dilihat, perkara yang ada sah untuk dilihat. Maka iradah itu ada. Ini siapa yang faham je. Siapa yang tak faham tak apa. Jadi, bila sah untuk dilihat, sebab bila ianya ada, sah untuk dilihat, maka maknanya iradah tu jenis ada. Sifat ma'ni ada. Bila ada, dan iradah kehendak tu tidak ada permulaan juga. Iradah kita ada permulaan. Sebelum ni tak nak, sekarang nak. Iradah tu nak lah. Jadi dulu tak nak, sekarang nak. Jadi iradah kita ada permulaan. Bila permulaan? Bila kita nak adalah permulaan. Okey. Jadi sedangkan Allah tidak. Iradah Allah sejak
Ira Allah qadim. Dengan maksud qadim sifati. Satu. Yang kedua, zat Allah. Diri Allah sendiri. Memanglah qadim. Allah itu sendiri tidak ada permulaan. Dua. Qadim. Yang ketiga, qadim idhafi. Diidhafat saja. Disandar. Idhafat ni sandar. Disandarkan qadim. Perkataan qadim juga. Tapi sekadar sandaran. Engkau ni kuat lah. Engkau ni kuat lah. Apa engkau cakap aku kuat? Allah yang kuat lah. Engkau tak kerti bahasa ke? Itu kuat tu bahasa sandaran lah. Engkau ni berkuasa. Engkau ni kuasa sekarang kan? Banyak kuasa engkau sekarang kan? Semua jawatan kau ambil berkuasa. Hanya berkuasa Allah. Kau tak kerti bercakap ke? Itu idhafat je. Itu sandar je. Sandar kuasa. Memang hakikatnya Allah berkuasa. Hakikatnya Allah yang berkuasa. Sandar je perkataan kuasa tu dekat engkau kejap. Jangan berangan lah nak jadi Tuhan. Contohlah. Dan jadi sekadar kita bercakap, kita boleh sandarkan. Dia kuat. Dia baik. Dia maha pemurah. Bukan maha. Dia pemurah. Dia tu pemurah tu. Pemurah hanya Allah. Sandar je bahasa tu dekat makhluk. Idhafat. Okay. Jadi qadim idhafi maksud, dia sandarkan je qadim tu. Tapi bukan qadim maksud yang sebenar. Sandar aja. Iaitu, terdahulu suatu atas suatu. Seperti terdahulu bapa nisbah pada anak. Anak dengan ayah, mestilah ayah dulu. Anak dengan ayah, ayah qadim. Boleh? Boleh. Sandaran saja. Ya, kiasan saja. Jadi, ayah dia qadim. Anaknya baru. Boleh? Boleh. Orang mengaji tauhid dia sebut-sebut pelik-pelik tu. Mana qadim, mana qadim? Qadim mana? Ayah. Ayah kan qadim. Iyalah, qadim kiasan. Sebab dia ada dulu baru kita. Kita ni baharu. Ayah tu qadim. Boleh? Boleh. Sekadar kiasan. Yang kedi, qadim zamani. Qadim dari segi masa. Masa. Lalu masa. Kita boleh panggil qadim juga. Dalam Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Qadim apa tu? Biasa baca surah ni, surah Yasin ni. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan dia akan mengikut manazil. Orbit, aturan. Hatta adakal urjunil qadim. Sehinggalah makin kecil. Kalau besar, makin kecil, bulan sabit makin kecil. Jadi nampak macam tandan yang melengkung. Tandan, kalau macam tandan kelapa, tandan tu kan melengkung kan macam tu. Bulan ni besar, makin lama jadi macam tandan tua. Maksudnya jadi bulan sabit yang kecil. Macam tua. Apa dia? Tua tu apa? Qadim. Qadim ah. Mana orang qadim, mana orang qadim? Orang qadim duduk sana. Orang baharu duduk sini. Boleh. Qadim tu maksud tua. Boleh. Jadi 4. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan qadim zati. Qadim yang sebenar-benar adalah qadim zati iaitu Allah dan sifati iaitu sifat Allah. Itulah qadim yang sebenar dan tiada harus dikatakan yang lain daripada Allah Taala. Tak boleh kita nak kata qadim sifati dan qadim zati ni dekat makhluk. Tak boleh. Dia hanya untuk Allah saja. Yang dua lagi, qadim idhafi dan zamani boleh nak pakai. Wallahu alam. Terlebih 5 minit. Sejam 6 minit lah pun. Saya memang bajet nak sejam tepat pengajian kita ni. Supaya dia tak boring dan supaya dia sentiasa fresh. Tak boleh lebih sejam. Masuk kita baqa. Wallahu alam. Kena tahan baqa. Tangguh lu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.